Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat pagi. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-415 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga ada sesuatu ibrah yang kita perolehi, ada sesuatu pengajaran yang kita dapati daripada kalamullah, daripada kitab Allah yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang saya nampak diorang komen. Ada Hardi Suhaimi, Nur Hayati Yahya, Nurazia Mukhtar, kemudian Zahara Cik Ros, Zimah Don, Kati Khairuddin, Ismail Sakri, Ana Sukaimi, Faridah Ismail, Masniyah, Jamilah Ihsan, Zainab Mahmud, Nur Hayati Abdullah, Safiyah Sapian, Galik Spirit, Norisa Wan Hassan, Aziza Izzah, Laila Umar, Rafiza Abdul Karim, Zainab Mahmud, Ana Sukaimi, kemudian Khatinah Ma'ngah, dan juga Hajarah Zai, Siha Cika, Saadiyah Hassan, Rosnah Syarif, Syamsiyah Saleh, dan juga Tumirah Damiri, Yusuf bin Nurdin, Fauziah Aziz, Abu Bakar, Zabaria Muhammad Yusuf, Dipah Miko, Ummi Adam, dan juga Zaliha Kamaruddin serta sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Sebelum saya mulakan, saya nak bertanya bagaimana suara saya. Adakah suara saya jelas? Adakah line saya bagus? Adakah video saya jelas? Mohon sahabat-sahabat untuk berikan maklum balas di ruang komen. Kerana saya risau suara saya tak jelas dan juga saya risau saya punya video tidak jelas. Lalu mohon komen di ruang komen, kalaulah jelas maka jelas daripada mana. Mungkin sahabat-sahabat dengar daripada tempat yang berbeza, lalu kita perlukan feedback terlebih dahulu sebelum kita meneruskan. Lalu ada yang dah memberi maklum balas, Kak Laila Umar, Bandar Baru Bangi jelas, Singapura jelas, daripada SP Kedah jelas, dan juga Kak Saadiah, terima kasih. Alhamdulillah, ramai yang kata jelas. Syukur, alhamdulillah, terima kasih. Pagoh, Seremban, Senawang, Tanjung Malim, Gopeng, dan Singapura, Kampung Pandan, Seri Kembangan dan sebagainya. Kalaulah tak jelas, nanti mohon maklumkan insya-Allah. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan, ada daripada Pulau Pinang, daripada Bayan Lepas, Kelantan, Kelang, Perak, Changlun, Jitra dan juga Pagoh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat.
Hari ini kita nak mula daripada mana? Muka surat 151, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, surah yang kita baru mula semalam. Bermula daripada pertengahan ayat yang kedua. Lalu bermula daripada pertengahan ayat yang kedua. Kenapa kita sebut pertengahan ayat? Sebab semalam kita dah baca dah sebahagian daripada ayat yang kedua. Maka semalam kita dah baca, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kitabun uzila ilaik. Kita dah baca dah kadar tersebut. Yang mana firman Allah kitabun, kitab. Dan di sini tanwin memberi makna syaraf, memberi makna pada waktu itu ta'zim. Dalam tafsir Al-Wasit disebutkan, kitabun memberi makna kitab yang agung, kitab yang hebat. Unzila, telah diturunkan. Dan kenapakah Allah menggunakan perkataan unzila yang memberi terjemahan diturunkan pun kita dah terangkan semalam, padahal boleh saja digunakan anzalna, kami yang telah turunkan, ataupun anzalahullah, Allah yang telah menurunkannya. Tetapi disebut dengan unzila, diturunkan, ada sebabnya daripada sudut penggunaan dalam balaghah bahasa Arab. Kemudian firman Allah ilaika, kepada kamu wahai Muhammad, menggambarkan kemuliaan baginda Nabi yang dipilih untuk menerima Al-Quran yang mulia ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fala yakun fi sadrika haraj. Ini adalah ayat yang kita nak mula kupas untuk pengajian kita ataupun sharing kita ataupun perkongsian kita pada hari ini. Ahlan-ahlan sahabat-sahabat, ada yang dengar sambil tengah masak, mudah-mudahan insya-Allah, dan juga ada yang mungkin tengah memandu, berhati-hati, mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Lalu perkataan yang kita nak jelaskan adalah fala yakun fi sadrika haraj. Kita perhatikan terjemahan terlebih dahulu. Firman Allah fa, terjemahannya adalah maka. Fa, terjemahannya adalah maka. La di sini adalah lam nahiyah, memberi makna larangan, jangan. Fala, maka jangan. Yakun, memberi terjemahan ada. Fala yakun, maka jangan ada. Fi, memberi terjemahan di dalam. Sadri, memberi terjemahan hati, dada. Terjemahan asal sadar adalah dada, tetapi disebutkan dada dan dimaksudkan adalah hati. Sadar, terjemahannya adalah dada, tetapi dimaksudkan di sini adalah hati. Ka, terjemahannya adalah kamu, dalam kurungan merujuk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haraj, terjemahannya adalah dua. Ada dua terjemahan haraj. Haraj pada waktu itu memberi makna akan sedih, gham. Haraj memberi makna pada waktu itu akan sempit, sulit, hati menjadi sempit. Lalu haraj ada dua makna, sedih dan juga sulit, ataupun haraj makna asalnya adalah dhiq, maksudnya sempit, hati menjadi sempit ketika mana berada dalam kesulitan dan sebagainya. Maka firman Allah, bila kita dah faham terjemah, jom kita gabungkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala kitabun, ini adalah kitab yang agung, unzila, diturunkan, ilaika, kepada kamu wahai Muhammad. Fala, maka jangan ada, fala yakun, maka jangan ada, fi, di dalam, sadri, hati kamu wahai Muhammad, harajun, kesedihan, kesempitan, dan juga memberi makna kesulitan. Jangan ada. Di sini apakah maksud daripada ayat ini? Kata para ulama tafsir, sebenarnya firman Allah fala yakun fi sadrika haraj, kita kena lihat pada situasi Nabi ketika mana turunnya ayat ini. Ketika mana turunnya ayat ini, situasi Nabi pada waktu itu adalah orang-orang musyrik Mekah memanggil Nabi dengan pelbagai gelaran. Mereka memanggil Nabi pada waktu itu dengan gelaran Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ahli sihir. Mereka memanggil Nabi pada waktu itu dengan gelaran sebagai tukang cerita. Mereka memanggil Nabi pada waktu itu dengan pelbagai
gelaran-gelaran yang tidak masuk akal yang direka-reka. Mereka panggil Nabi Majnun, gila. Mereka panggil Nabi Sahir, tukang sihir. Mereka panggil Nabi Kahin, bomoh. Mereka memanggil Nabi Asatirul Awwalin, tukang cerita dongeng dan sebagainya. Maka mereka banyak menyakiti Nabi SAW. Maka dalil yang menyebutkan bagaimana kata-kata mereka menyakiti Nabi, kita boleh buka surah yang lain, yang mana kita boleh nampak pada surah An-Nahl. Sebentar kita buka, ataupun sahabat-sahabat yang tidak ada Quran boleh catatkan dan boleh rujuk kemudian. Minta maaf, bukan dalam surah Nahl, surah Hijr. Maka firman Allah pada muka surat 267. 267. Pada surah yang ke-15 Al-Hijr, pada ayat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayat yang ke-97. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen. Mungkin ada yang tak dapat nak catat kerana memandu dan sebagainya, maka dia boleh take note daripada apa yang kita catat di ruang komen. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Sebentar, saya kena buka pintu sebab ada orang. Allahumma salli ala Muhammad. Dah ambil dah. Okay, thank you. Maaf sangat-sangat sahabat sebab ada orang tekan loceng tadi. Maaf sangat-sangat. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu untuk kita faham ayat yang kedua daripada surah Al-A'raf tadi, maka untuk itu perlu kita lihat muka surat 267 surah yang ke-15 Al-Hijr pada ayat yang ke-97, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad, dan sesungguhnya, na'lam, kami mengetahui, annaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, yadhiqu, menjadi sempit, sadruka, hati kamu, bima, disebabkan apa, yaqulun, yang mereka ucapkan. Macam-macam orang Quraisy panggil Nabi, tukang sihir, dan pada waktu itu gila, pada waktu itu asatirul awwalin, tukang reka cerita. Sebab Nabi dalam Al-Quran ada kisah umat-umat yang terdahulu, orang Quraisy panggil tukang reka cerita. Mereka panggil Nabi SAW dengan macam-macam gelaran. Dan ini menyebabkan Nabi SAW pada waktu itu sempit dada Nabi, sedih perasaan Nabi SAW. Dan dalam surah Al-Hijr pun Allah sebut, kami tahu kamu sedih wahai Muhammad. Sebab itu firman Allah pada surah Al-A'raf ini, firman Allah Subhanahu wa taala, fala, maka jangan, yakun, ada, fi, di dalam, sadrika, hati kamu wahai Muhammad, haraj, pada waktu itu kesulitan, kesempitan, kesedihan. Ini semua makna haraj, kesulitan, kesempitan, dan juga kesedihan dalam hati kamu. Sebab itu kata para ulama tafsir, maka bahagian ayat ini, fala yakun fi sadrika haraj, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memaklumkan Nabi, wahai Muhammad, Al-Quran ini ada padanya petunjuk, ada padanya hidayah untuk manusia, untuk orang yang ingin mencari petunjuk. Dan wahai Muhammad, dalam masa yang sama akan ada orang yang menentang, akan ada orang yang menolak,
akan ada orang yang pada waktu itu tak suka dan bersetuju dan tidak bersetuju. Fala yakun fi sadrika haraj, janganlah pada waktu itu menjadikan kamu merasa sedih, merasa sempit dada kamu, hati kamu, menjadikan sedih perasaan kamu. Sebab itulah pengajaran daripada perkataan fala yakun fi sadrika haraj. Dalam tafsir Al-Wasit disebut, fal maqsud biqaulihi ta'ala fala yakun fi sadrika haraj. Maksud, tujuan daripada firman Allah, maka jangan ada pada hati kamu wahai Muhammad haraj, kesulitan, kesedihan, kesempitan. Maksud daripada ayat ini tujuannya adalah taqwiyatu qalbin Nabi, untuk menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tathbit fuadih, untuk mengukuhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasalli, dan pada waktu itu untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan ambil peduli terhadap apa yang diucap dan dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka itu tujuan daripada ayat ini. Tetapi apa pengajaran dia? Pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat ini adalah, maka di sini dalam tafsir Al-Wasit disebut, pengajaran daripada ayat ini, pengajaran yang pertama untuk hari ini, tetapi pengajaran yang paling besar, pengajaran yang kita kena pegang, pengajaran yang kita kena ajar anak-anak kita, keluarga kita, kalaulah dia nak menjadi orang yang mengajak manusia kepada Allah. Dalam tafsir Al-Wasit disebut di sini, wa ifham, pengajaran daripada bahagian fala yakun fi sadrika haraj. Pengajarannya adalah nak memberi pemahaman ad-da'i kepada mana-mana orang yang nak mengajak manusia ilallah, pada Allah. Kalaulah kita nak mengajak manusia kepada Allah, ambil pengajaran ini. Fi kulli zaman, pada setiap masa, wa makan, ataupun pada mana jua tempat, anna minal wajib alaih, bahawa yang sangat-sangat wajib, yang mesti kena ada pada orang yang nak mengajak manusia kepada Allah, ayyakuna, hendaklah orang yang nak mengajak manusia kepada Allah. Tak semestinya ustaz, semua orang kena menjadi ejen mengajak manusia kepada Allah. Semua orang kena menjadi perantaraan nak mengajak manusia kepada Allah. Sebab kita adalah hamba Allah dan tugas kita adalah mengajak manusia kepada Allah melalui apa jua bidang kita. Sama ada sebagai doktor, kita kena ajak manusia kepada Allah dengan cara yang penuh hikmah, bukan mengaibkan, bukan pada waktu itu menjatuhkan, bukan pada waktu itu menghukum. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, firman Allah, ajaklah manusia kepada Tuhan kamu pada waktu itu dengan penuh hikmah, firman Allah Subhanahu wa taala, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Sama ada seorang doktor, sama ada seorang penjawat awam, sama ada seorang peniaga, sama ada seorang pelajar, sama ada seorang guru, sama ada seorang tentera polis, sama ada seorang pemimpin, sama ada orang biasa. Setiap manusia dia kena menjadi ejen mengajak manusia kepada Allah, menjadi orang tengah mengajak manusia kepada Allah. Kerana kita dah kenal Allah, maka kita kena ajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam tafsir Al-Wasit disebut, apakah sifat bila seseorang itu nak mengajak manusia kepada Allah? Sifat yang dia wajib ada, dia mesti ada. Dalam tafsir Al-Wasit disebut, yang ini merupakan pengajaran pertama dan pengajaran yang paling besar untuk kita. Ayyakun, hendaklah dia qawiyul qalb, hati dia mesti kuat. Hati dia mesti kuat. Fi tahammuli, dalam untuk menanggung beban pada waktu itu, tanggungjawab yang besar ini. Sebab bila kita mengajak manusia kepada Allah, maka pada waktu itu syaitan tak suka. Bila kita mengajak manusia kepada Allah, pasti ada orang tak suka. Bila kita mengajak manusia kepada Allah, pasti ada orang yang tidak gembira. Sebab itulah hati mesti kuat. Pengajaran daripada fala yakun fi sadrika haraj, pengajaran dia adalah hati mesti kuat. Mutmainnul bal ala husni aqibah, dan pada waktu itu mestilah sentiasa tenang, jangan memandang waktu sekarang ketika mana disakiti, ketika mana diuji, tetapi pandanglah pada pengakhiran yang baik, iaitu syurga, iaitu redha Allah. Lalu orang yang nak mengajak manusia pada Allah pasti ada penentangan.
Orang yang nak mengajak manusia pada Allah, pasti akan ada orang yang tak suka. Syaitan semestinya tak suka, dan di situ dia akan bisikkan kepada manusia untuk menyakiti ataupun memfitnah ataupun menjadikan orang ini berhenti mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disambung lagi penulisannya, la yata'atharu bil mukhalafah. Janganlah terkesan bila nak mengajak manusia kepada Allah dengan penentangan. Wala yadhiqu sadruhu bil inkar, dan janganlah sedih dan sempit hati pada waktu itu dengan penolakan. Bila orang tentang, maka jangan tinggalkan, jangan berhenti, jangan putus asa. Bila orang enggan dan tolak, pada waktu itu janganlah menjadi sedih. Maka ini pengajaran yang sangat besar, dan itulah keadaan Nabi SAW, yang mana kita nampak baginda Nabi SAW dipanggil macam-macam. Padahal Nabi sebelum mengajak manusia kepada Allah dipanggil Al-Amin, sebagai seorang yang amanah, dipuji, pada waktu itu dibanggakan, pada waktu itu dipanggil dengan pelbagai gelaran. Tetapi bila sahaja Nabi SAW bawa Al-Quran, bila sahaja Nabi mengajak manusia kepada Allah dengan cara yang penuh hikmah, Nabi bukan kasar, dengan penuh kasih sayang, Nabi bukannya menghukum, dengan penuh baik, maka disitulah bermulanya panggilan-panggilan, cercaan-cercaan, rekaan-rekaan. Mereka memanggil Nabi SAW pada waktu itu dengan pelbagai gelaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, fala yakun, maka jangan ada fi sadrika, pada hati kamu wahai Muhammad, haraj, merasa sedih, merasa sempit, merasa sulit daripada apa yang mereka katakan. Maka ini pengajaran yang pertama, setiap orang yang mengajak manusia kepada Allah, pada waktu itu mestilah dia ada sifat ini. Pada waktu itu mestilah dia ada kekuatan hati seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka firman Allah, fala yakun, maka jangan ada fi sadrika, di dalam hati kamu wahai Muhammad, haraj, kesulitan, minhu, daripadanya, daripada penerimaan Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, apakah tujuan Al-Quran diturunkan? Maka firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menerangkan tujuan Al-Quran diturunkan. Firman Allah, li, supaya, tunzira, kamu wahai Muhammad boleh memberi peringatan. Cumanya inzar ataupun tunzir, maksudnya peringatan pada waktu itu, dan dengan pada waktu itu peringatan yang disertakan dengan ancaman. Litunzir, supaya kamu memberi peringatan dan ada padanya sedikit ancaman. Itu maksud inzar. Apakah maksud inzar? Al-inzar, al-i'lam, peringatan, al-muqtarin, yang disertakan bitakhwif, dengan pada waktu itu janji siksaan daripada Allah, min su'i aqibatil mukhalafah, ketika mana adanya yang menolak dan menentang. Itu maksud inzar. Tetapi di sini diterjemahkan sebagai peringatan. Lalu wahai Muhammad, kenapakah kami berikan kepada kamu Al-Quran? Li, supaya, tunzira, kamu memberi peringatan, bihi, dengan Al-Quran. Lalu tujuan Al-Quran, bila kita ada Al-Quran, adalah kita nak memberi peringatan, kita nak saling ingat memperingati, kita nak saling pada waktu itu berkongsi, kita nak saling pada waktu itu share. Itu tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran bukanlah sekadar untuk diri kita sahaja, tidak. Amat sayang kalaulah kita dah ada pemahaman Al-Quran, kita tahu apa yang benar dan apa yang tidak, kita dah tahu pada waktu itu apakah perintah Allah dan apakah yang Allah tak suka, namun kita tak kongsikan. Kita simpan sampai kita. Lalu tujuan Al-Quran, pengajaran yang kedua, tujuan daripada ilmu yang kita dapat daripada Al-Quran adalah pada waktu itu untuk kita kongsikan, untuk kita memberi peringatan. Tetapi dengan cara apa? Kembali pada ayat yang kita dah baca tadi, iaitu dengan penuh hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak pada waktu itu dengan penuh hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Dan ajak pada waktu itu dengan nasihat yang baik. Maka itu tujuan. Bila kita dapat Al-Quran,
bukan sekadar kita simpan, tetapi bila kita dapat Al-Quran, kita mestilah kongsikan. Bila kita dapat Al-Quran, kita mesti sebarkan. Bila kita dapat Al-Quran, kita mesti share. Nabi dah sebut ketika mana hajjatul wada', balighu anni, sampaikanlah daripadaku walau ayah, walaupun kita hanya tahu satu ayat. Kongsikan, sharekan. Dan saya perasan banyak di antara sahabat-sahabat yang tag saya yang pada waktu itu kongsikan Masya Allah apa yang dia belajar. Dia kongsikan pada waktu itu apa yang dia perolehi. Sebab pasti ada yang baca, dan pada waktu itu pasti ada yang ambil manfaat, sama ada cepat ataupun lambat. Maka firman Allah, kenapakah Al-Quran diturunkan? Adalah bukan sekadar untuk dibaca, bukanlah sekadar untuk dipelajari, bukanlah sekadar untuk dihayati, tetapi tujuan Al-Quran diturunkan adalah litunzira, supaya agar diberikan peringatan bihi, dengan Al-Quran. Ahlan-ahlan, ada yang mana Alhamdulillah, ada yang mana nak ambil vaksin dan sebagainya. Ahlan-ahlan, saya pun ada appointment hari ni. Mudah-mudahan dipermudahkan insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bolehkah kita teruskan? Lalu ini adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua adalah pada waktu itu Al-Quran mesti disebarkan, Al-Quran mesti dikongsikan. Berdasarkan Allah memaklumkan kepada baginda Nabi, tujuan Al-Quran diturunkan adalah supaya engkau wahai Muhammad memberi peringatan dengan Al-Quran. Kenapakah penting untuk memberi peringatan? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa zikra lil mu'minin, dan ianya sebagai zikra, pengajaran, peringatan untuk orang-orang yang beriman. Apakah maksud wa zikra lil mu'minin? Kerana dah sebut dah tadi, litunzira bih, Al-Quran ini sebagai peringatan. Wa zikra lil mu'minin, maksud daripada wa zikra lil mu'minin, kenapa di-highlightkan perkataan mukminin itu? Kenapa di-highlightkan? Maka ada beberapa makna. Makna yang pertama adalah yang pasti akan mendapat manfaat, yang pasti akan mengambil pengajaran daripada Al-Quran adalah orang-orang yang ada iman. Maka itu dia punya makna yang pertama. Wa zikra lil mu'minin, makna yang pertama pada waktu itu adalah orang yang beriman, pada waktu itu dia akan ambil pengajaran daripada Al-Quran. Maka wahai Muhammad, wahai orang-orang yang menyebarkan Al-Quran, kalaulah tak ada yang nak dengar, tetapi pasti akan ada lagi-lagi orang yang ada iman, orang yang percaya akan Al-Quran. Ya, tak semua orang akan dengar bila kita kongsikan Al-Quran, bila kita sharekan Al-Quran, tak semua orang akan dengar. Tetapi percayalah, wa zikra lil mu'minin, orang-orang yang beriman pasti dia akan mengambil pengajaran. Maka ini adalah makna yang pertama daripada wa zikra lil mu'minin. Makna yang pertama daripada wa zikra lil mu'minin, pada waktu itu orang yang beriman pasti akan mengambil pengajaran. Lalu daripada sini pengajaran yang ketiga yang kita boleh dapat adalah untuk kita mengambil manfaat, mengambil pengajaran daripada Al-Quran, kita mestilah sentiasa memperbaiki iman kita. Alhamdulillah kita ada iman, walaupun iman yang mungkin tak besar seperti para sahabat, iman yang pada waktu itu tidaklah kuat seperti para sahabat, tetapi kita ada iman, dan iman ini mestilah diperbaiki, iman ini mestilah pada waktu itu dipertingkatkan, kerana iman sentiasa turun dan naik. Kenapa? Kerana orang yang beriman dia pasti akan mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, wa zikra lil mu'minin, adalah orang-orang yang beriman pada waktu itu dia akan sentiasa mendapat manfaat daripada perkongsian wa zikra, dan ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat pada juz yang ke-27, pada muka surat 523, makna yang kedua wa zikra lil mu'minin, muka surat 423, muka surat 523, surah yang ke-51 Az-Zariyat, ayat yang ke-55. Muka surat 523,
surah yang ke-51 Az-Zariyat ayat yang ke-55. Ini maksud yang kedua daripada wazikra lil mu'minin. Apakah maksud dan peringatan untuk orang yang beriman? Maksud yang kedua adalah diterangkan oleh ayat yang ke-55 daripada surah yang ke-51. Wazakir, firman Allah, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra, kerana sesungguhnya memberi peringatan, tanfa, bermanfaat, memberi manfaat, memberi kebaikan, al-mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lalu orang yang beriman, sama ada dia dengar peringatan ataupun dia yang berkongsi memberi peringatan, orang yang beriman sentiasa mendapat manfaat daripada peringatan. Makna yang pertama tadi, orang beriman pasti akan mengambil pengajaran daripada peringatan. Maksud yang kedua adalah orang yang beriman, sama ada dia yang mendengar peringatan ataupun dia yang memberi peringatan, orang yang beriman dia pasti akan mendapat manfaat daripada peringatan. Tak ada orang yang beriman yang tidak mendapat manfaat daripada peringatan. Lalu inilah maksud daripada wazikra lil mu'minin. Sebab itu hendaklah kita sentiasa upgrade iman kita. Pada waktu itu perkuatkan iman kita supaya kita beroleh manfaat daripada peringatan yang ada dalam Al-Quran, supaya kita pada waktu itu boleh mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Alhamdulillah, ini adalah ayat yang kedua. Bila kita dah faham Al-Quran itu tujuannya, bila kita dah faham orang yang nak mengajak manusia kepada Allah mestilah seperti Nabi, yang tak boleh rasa lemah, yang tak boleh pada waktu itu rasa sedih, maka firman Allah pada ayat yang ketiga, bagaimanakah kita punya keadaan bila berhadapan dengan Al-Quran? Ittabi'u ma unzila ilaikum. Ini adalah ayat yang ketiga yang kita akan sambung esok insya-Allah. Saya harap sahabat-sahabat dapat sesuatu, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga setiap daripada kita. InsyaAllah kepada sahabat yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kepada yang kali pertama join, jemput juga untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian menarik yang kita kongsikan di Telegram channel Kuliah Umar Aziz, daripada Q&A sirah, daripada perkongsian kisah para sahabat, daripada hayati Quran yang kita tak sharekan di Facebook. Maka jemput bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah.